belakang saya ni adalah Honda Civic FE yang terbaru. Tapi bagi korang yang baru terjumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe. Tanpa buang masa, jom kita teliti dan selidik berkenaan dengan Honda Civic FE yang terbaru ni. Jom, let's go. Firstly, kita akan lihat bahagian eksterior untuk Honda Civic FE ni. Untuk muka hadapan Civic FE ni tak lagi menggunakan kemasan krom pada bahagian grill, malah menggunakan bahagian grill ni kepada body color. Bagi saya nampak lebih simple, nampak lebih clean. Dan kalau kita lihat untuk bahagian air intake Honda Civic FE ni, kalau Honda tukar kepada jenis design honeycomb seperti Honda City Hatchback, mungkin menampakkan visual yang lebih sporty kepada Honda Civic FE ni. Kemudian kita lihat bahagian lampu hadapan juga menggunakan jenis LED. Berita baiknya untuk semua variant akan hadir dengan lampu jenis LED. Bayangkan kalau Honda meletakkan lampu jenis halogen pada variant paling rendah, iaitu variant E. Saya rasa automatik akan mencacatkan terus visual muka hadapan Honda Civic FE ni. Dan untuk bahagian fog lamp juga menggunakan lampu jenis LED. Tapi malangnya untuk variant E tak hadir dengan lampu fog lamp ni. Please lah Honda, harga mendadak naik, takkan tak nak bagi fog lamp yang sebasic tu kan. Please lah Honda. Seterusnya kita beralih ke bahagian side profile. Untuk Honda Civic FE ini masih lagi mengekalkan styling fastback sedan atau lebih dikenali sebagai 4-door coupe. Dan kalau kita lihat keseluruhan dimension Honda Civic FE ini, dia lebih panjang 48mm, lebih rendah 1mm, lebih lebar 3mm berbanding dengan Honda Civic FC. Dan kalau kita lihat keseluruhan visual side profile untuk Honda Civic FE ini, nampak lebih tegap dan nampak lebih sporty. Dan untuk variant RS ni, dia punya lining door dan door handle mempunyai kemasan glossy black. Manakala untuk variant E dan variant V, dia mempunyai kemasan chrome. Kita lihat pula untuk saiz rim variant RS ni, dia bersaiz 18 inci digandingkan dengan tayar Michelin 235/40. Dan untuk variant E, saiz rim bersaiz 16 inci. Manakala untuk variant V bersaiz 17 inci. Seterusnya kita lihat bahagian belakang untuk Honda Civic FE ni, dia nampak kurang exciting dan kurang ganas berbanding dengan Honda Civic FC. Tetapi untuk Honda Civic FE ni, dia nampak lebih matang, nampak lebih matured. Yang mana sejujurnya saya suka design macam ni sebab ia kelihatan classy dan ke arah kereta-kereta European berbanding Japanese. Dan untuk variant RS ni sahaja dibekalkan dengan rear spoiler dengan kemasan glossy black. Untuk variant E dan V tak ada. Dan untuk variant RS ni, dia mempunyai dua visible exhaust pipe dengan kemasan chrome. Manakala untuk variant E dan V ada dua exhaust pipe tapi tersembunyi dekat bawah. Manakala untuk keluasan boot Honda Civic FE ni lebih kurang 497 liter, 20 liter kurang berbanding dengan Honda Civic FC. Tapi pengurangan 20 liter tu tak ada apa sangat lah. Terusnya kita akan lihat bahagian interior untuk Honda Civic FE ni. Dan ini adalah part yang paling saya suka sekali kerana bahagian dalamannya yang sangatlah simple dan minimalis. Pada masa yang sama, nampak sangat moden, tak overdoing sangat macam Honda Civic FC. Dan hampir keseluruhan kabin menggunakan material soft touch. Dan bahagian tengah ni menggunakan kemasan piano black. Dan tombol kawalan suhu dan button aircon ni dirasakan lebih premium. Dan untuk door panel ni juga tak terkecuali. Hampir keseluruhan door panel ni menggunakan material soft touch. Dan kemasan fit and finish juga sangat baik. Bahagian tengah pada door panel ni yang bestnya apabila waktu malam ia akan menyala. Features ini dinamakan lining illumination atau perkataan mudahnya ambient light lah kan. Dan features ini hanya hadir pada variant RS sahaja. Bahagian center console untuk Honda Civic FE ni, Honda menggunakan permukaan yang agak kasar. Kalau Honda menggunakan permukaan yang licin dengan kemasan piano black, memang senang nak cala. So tindakan yang bijak oleh Honda menggunakan permukaan yang kasar supaya susah nak cala. Dan kita lihat pula untuk design steering wheel ni, memang cun habis, ala-ala Volkswagen Golf pun ada kan. Dan kemasan kulit yang ada pada steering wheel ni memang sedap dipegang. Manakala layout button pada steering wheel ni juga dirasakan dan nampak lebih premium berbanding dengan steering wheel yang ada pada Honda Civic FC sebelum ini.
Manakala untuk pedal shifter ni hanya ada pada variant RS dan variant V sahaja. Untuk variant E tak ada. Hai, sayang 1000 kali sayang. Dan yang bertambah tak syok lagi, untuk meter cluster pada Civic FE, Honda Malaysia hanya bagi semi digital saja. Kalau kita tengok untuk model versi Thailand, dia bagi fully digital dengan saiz 10.2 inci. At least bagi untuk variant RS pun dah cukup lah kan. Untuk variant RS dan variant V akan hadir dengan 9 inci floating display yang mana akan support wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk variant E hanya hadir dengan 7 inci saja. Seterusnya kita akan lihat bahagian yang paling menarik sekali, iaitu aircon vent yang mana ianya menggunakan honeycomb mesh. Memang nampak classy habis. Tapi sayangnya ianya hanya hadir dengan single zone saja. Dan ini adalah joystick untuk kawal aircon vent. Memang dia punya feel lebih premium. Dan ini adalah untuk wireless charging, tapi sayangnya kita tak dapat lah. Honda Civic FE ini akan hadir dengan 3 drive mode, iaitu Econ mode, Normal mode dan Sport mode. Electronic parking brake dan brake hold ni akan hadir pada kesemua variant secara standard. Dan kita lihat pula untuk armrest ni keluasannya memang agak besar juga. Dia lebar dan dalam. Dan kedudukan untuk armrest ni juga sangat selesa. Seterusnya untuk seat hanya variant RS dan V saja dibekalkan dengan 8 arah elektronik power seater. Manakala untuk variant E hanya manual sahaja. Dan untuk variant RS ni material yang digunakan pada seat adalah leather dengan campuran suede. Manakala untuk variant V dibekalkan dengan material fully leather. Untuk variant E hanya fabric sahaja. Dan kalau kita lihat untuk bahagian belakang, tempat duduk bahagian belakang ni memang luas. Kerana Honda Civic FE ni dia lebih panjang, lebih kurang 48mm berbanding dengan Civic FC. Dan bahagian belakang ni ada 2 USB port dan yang paling penting aircon vent. Hanya variant RS saja yang akan hadir dengan bumbung kemasan hitam. Dengan kenaikan harga untuk kesemua variant, sepatutnya lah Honda meletakkan bumbung warna hitam ni dalam semua variant. Barulah betul. Seterusnya kita akan lihat bahagian enjin. Untuk kesemua variant, Honda Civic FE akan hadir dengan enjin berkapasiti 1.5 liter VTEC turbo yang mana menghasilkan lebih kurang 182 PS dan juga 240 Nm of torque digandingkan dengan penggunaan transmisi CVT. Power output yang dihasilkan oleh enjin 1.5 liter VTEC turbo ni boleh pergi dari 0 to 100 lebih kurang 8.2 saat. Dan untuk fuel consumption variant RS ni sedikit tinggi, lebih kurang 6.3 liter per 100 km. Manakala untuk variant E dan V sedikit rendah, lebih kurang 6 liter per 100 km. Mungkin disebabkan dengan rim 18 inci yang digunakan pada variant RS, dan variant RS ni sedikit berat sebenarnya. Mungkin membuatkan fuel consumptionnya sedikit tinggi, tapi tak ada beza sangat pun. Dan yang paling menarik sekali, kesemua variant akan hadir dengan Honda Sensing. Jom kita lihat apa itu Honda Sensing. Terdapat 5 pilihan warna untuk Honda Civic FE ni, antaranya ialah Meteoroid Grey Metallic, Ignite Red Metallic, Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl dan Luna Silver Metallic. Manakala untuk harga, Honda Civic FE ni bermula pada harga RM125,635 untuk variant E. Manakala untuk variant V
pada harga RM138,000, manakala untuk high spec RS pada harga RM144,350. Berbanding dengan model Honda Civic FC yang sebelum ni, kita lihat kenaikan harga untuk Honda Civic FE ni lebih kurang RM16,000. Dan of course, dengan kenaikan harga yang sebegitu, korang akan dapat Honda Sensing dan juga enjin turbo standard untuk semua variant. Bagi saya agak berbaloi jugalah, walaupun harganya sedikit mahal. Bukan sedikit, banyak juga kenaikan harga tu kan. Tapi kalau korang ada pendapat lain, bolehlah komen di bawah. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mikami. Terima kasih.